Ya, benar Azam. Pengoperasian pengurusan perkahwinan, perceraian dan rujuk NCR orang Islam di Sabah dilonggarkan kepada beberapa aktiviti berkuat kuasa serta merta. Pelaksanaan di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS itu tertakluk prosedur operasi standard SOP baharu yang ditetapkan. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata kelonggaran ini adalah selaras dengan Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4 di Sabah yang bermula sejak 8 November lalu. Jelasnya operasi kaunter di seluruh pejabat JAINS daerah meliputi permohonan dan kelulusan kahwin, cerai dan rujuk, pengesahan dokumen, kebenaran nikah luar kariah serta permohonan kursus pra-perkahwinan Islam. Urusan ini dibenarkan bersemuka dan temuduga khas tanpa janji temu dengan syarat setiap pelanggan telah lengkap vaksin, memakai pelitup muka dan mengikuti pencarakan fizikal. Pengoperasian kaunter perkhidmatan NCR akan mula dibuka pada setiap hari bekerja iaitu Isnin hingga Jumaat bermula 8.30 pagi hingga 2 petang bagi hari Isnin hingga Khamis dan 8.30 pagi hingga 11.30 pagi pada hari Jumaat. Sebelum ini kita hanya 3 hari dalam seminggu. Akad nikah dibenarkan dibuat di pejabat JAINS, masjid, surau dan rumah dengan syarat hendaklah lengkap divaksin 50% dari ruang premis, penjarakan fizikal selain mematuhi protokol kesihatan umum. Kursus pra-perkahwinan bersemuka juga telah dibuka atau bakal pengantin boleh memilih temuduga khas pra-perkahwinan. Arifin menambah individu yang memerlukan khidmat nasihat atau runding cara keluarga pula harus membuat janji temu terlebih dahulu. Pasukan Keselamatan Polis Diraja Malaysia PDRM Kontingen Sabah diingatkan agar memperkukuh kawalan keselamatan khususnya sepanjang persempadan negara. Ini kerana sempadan negeri Sabah terdedah dengan jenayah rentas sempadan. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah berkata negeri Sabah terdedah dengan ancaman anasir luar yang menyasarkan kepada nelayan serta pengusaha pelancongan seperti resort yang terdapat di pulau-pulau di Sabah. Tegasnya, kesiapsiagaan anggota PDRM perlu dipandang serius dalam memastikan keselamatan ketenteraman awam terpelihara. Beliau berucap dalam majlis perjumpaan khas bersama-sama anggota PDRM Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Kinabalu. Dalam majlis berkenaan, Datuk Idris Abdullah turut menyampaikan sijil penghargaan kepada anggota-anggota cemerlang dalam melaksanakan tugasan kepolisian bagi daerah Kota Kinabalu. Terdahulu beliau turut memeriksa kawalan kehormatan 50 anggota pelbagai pangkat. Seterusnya menerima taklimat daripada IPD Kota Kinabalu. Beliau mahu semua anggota PDRM di negeri ini sentiasa menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan selain terus menjaga etika sebagai penjawat awam yang berintegriti, jujur dan beramanah. Menyebut sahaja tugas mencari dan menyelamat amatlah sinonim dengan anggota bomba. Namun mereka mempunyai tugas lebih dari itu. Sebelum menyelamat, ahli bomba juga perlu cekap mengenai pemanduan kenderaan jabatan. Apatah lagi tugas menyelamat yang dipikul perlu melalui jalan yang berlumpur, berbukit dan licin. Justru ikuti laporan wartawan Hector Zaimit mengenai kursus teknik pemanduan kenderaan pacuan 4 roda Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah yang telah berlangsung di Pensiangan baru-baru ini. Terletak lebih kurang 250 km dari Kota Kinabalu, Pekan Pensiangan menjadi destinasi pilihan bagi kursus pemanduan kenderaan oleh JBPM Sabah. Lokasi ini dipilih disebabkan keadaan muka bumi dan keadaan jalan yang tidak berturap amatlah sesuai dengan objektif kursus tersebut. Kursus ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kemahiran serta kecekapan pemandu-pemandu kami, especially anggota bomba dalam isu penyelamatan di dalam hutan dan tempat-tempat yang topografinya agak mencabar. Jadi dengan kecekapan ini mereka boleh memberikan perkhidmatan yang terbaiklah kepada orang ramai apabila dipanggil untuk tujuan kecemasan. Selain itu juga kita dengan adanya kursus ini kita berharaplah akan mengurangkan kerosakan atau kemalangan kepada kenderaan-kenderaan jabatan.
Seramai 50 anggota dari beberapa balai bomba dan penyelamat seluruh negeri dengan kekuatan 15 buah kenderaan pacuan 4 roda telah menyertai kursus yang berlangsung selama 3 hari. Peserta telah didedahkan teknik pemanduan selamat dengan situasi mencabar, memahami ciri-ciri jalan licin selain penggunaan sokongan alat pemanduan yang sesuai. Selain itu, turut diajar bahasa isyarat semasa pemanduan lasak, peralatan keselamatan serta penggunaan gear yang betul. So mereka at least ada idea lah, telah didedahkan dengan teknik-teknik recovery supaya mereka akan dapat melepasi ataupun mengatasi halangan itu dengan keadaan yang selamat dari segi diri sendiri dan orang lain, selamat dari segi kenderaan dan peralatan, kemudian dari segi keselamatan alam sekeliling lah. Sesungguhnya, kemahiran memandu di jalan luar bandar amat penting bagi setiap anggota bomba, khususnya di pedalaman Sabah. Jika operasi melibatkan jalan yang tidak bagus seperti sekarang ini, perlu diteruskan. Kalau boleh di tempat-tempat yang lagi ekstrim lagi lah, supaya para peserta dapat mengetahui lebih banyak lagi teknik-teknik pemanduan. Melalui situasi ini, kami sudah diberi pendedahan awal dan sangat memberi kesan positif. Apabila lagi dengan suasana sekarang, berbagai operasi yang kami kena tempuhi dan bentuk muka bumi dan juga cuaca. Kursus teknik pemanduan pacuan 4 roda ini bukan sahaja memberikan pengetahuan kepada para peserta ataupun anggota mengenai teknik pemanduan kenderaan dengan betul, namun penggunaan peralatan sokongan ataupun recovery kits ini amat penting bagi membolehkan mereka anggota melalui perjalanan dengan lancar dan serta berupaya membuat tindakan menyelamat. Laporan itu Zaimit untuk Berita RTM. Yayasan Ikhlas telah membelanjakan lebih 10 juta ringgit bagi melaksana pelbagai projek membantu di seluruh negara sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mengerusinya, Profesor Dr. Zainul Rashid berkata daripada jumlah itu 3.5 juta ringgit dibelanjakan di Sabah melibatkan pelaksanaan 5 projek. Bantuan tersebut adalah pek makanan, wang dan peranti bernilai 1.4 juta ringgit melibatkan 70,000 keluarga miskin di 6 buah daerah iaitu Kudat, Kota Kinabalu, Sandakan, Semporna, Lahad Datu dan Tawau. Turut dilaksanakan projek tabung wira COVID disasarkan pasukan petugas hadapan dengan bantuan mencecah 1.3 juta ringgit. 3 lagi projek yang dilaksanakan di negeri ini iaitu pembinaan 2 pusat pembelajaran Al-Huda di Semporna bernilai RM260,000, menaja 9 pendakwah di pedalaman, melaksana ibadah korban 50 ekor lembu selain bakul kasih Ramadan di 5 buah daerah di seluruh negeri ini. Projek akan datang kita akan banyak buat projek kekal. Contoh pendidikan, pusat komuniti, pusat pembelajaran untuk pelajar-pelajar, pembinaan masjid, surau. Kemudian projek air bersih khususnya di pulau-pulau di sekitar Semporna. Beliau ditemui RTM selepas bantuan RM30,000 kepada Surau An-Nur, Kampung Sentosa Jaya, Batu Tiga di Sandakan. Yayasan Ikhlas juga telah membantu membina Surau An-Nur dibina dengan kos RM120,000, manakala Masjid Nur Iman di Kampung Cagayan Sandakan akan dibina semula dengan kos dianggarkan bernilai RM300,000. Peruntukan tersebut menggunakan sumbangan dana awam. Baik, sekian laporan langsung dari Sabah pada kali ini. Sentiasa patuh SOP guna pelitup separuh muka khususnya di tempat awam dan segera dapatkan vaksin di mana-mana klinik kesihatan terdekat. Dengan itu, kembali kepada Azam di Angkasa. Silakan Azam.